paper 2, type of question. Okay. Alright. Huh? Ada yang kena remove ke? Huh? Ada yang kena remove ke tadi ni? Allahu Akbar. Huh? Saya tekan. Ha? Okay, so sekarang kita pergi tengok soalan soalan nombor 26 ni macam dah buat dah tadi. Oh tak ada. Sama, lebih kurang sama je dengan soalan nombor 24. Okay. Right, kita tengok soalan nombor 27. Nombor 27 ni, dia ni soalan paper 2. Kenapa paper 2? Sebab jumlah markah dia 4, 1, 3, 2, 6. Kalau 6 mark, okay, kalau 6 mark, that means dia paper 2. Paper 1, okay, paper 1 antara antara 4, okay, ke 1 markah, paper 1. Okay, soalan dia 1 ke 4 markah. Paper 2, alright, paper 2, okay, antara 10 hingga at least 5 lah. 5 ke 10. Ini type of question yang kamu perlu tahulah. So paper 1 ni biasanya answer all question. Tapi kalau ikut format SSM yang baru ni, paper 1 ada bahagian A, bahagian B. Right, bahagian A, Fatin Yana. Ni siapa ni? Fatin Yana request to follow me dekat IG. Siapa pula lah Fatin ni? Saya rasa tak ada kot. Calon kamu, ada tak batch kamu nama Fatin? Right, kalau kamu nak cari IG saya Faiz_Hanata. LDP bagaimana tu? Siono. Absal lah ni. Absal. Oi Absal. Oi. Tak dengar lah. Itulah. Saya Absal ada tak Absal? Ada. Engkau request Aduh kantoi tu. No one, Alia Kadir pun ada. Boy, cepat je korang ni. Aduh, kalau nama yang pelik-pelik tu, Kerulalala, apa semua, memang tak adalah saya nak approve Nama tak kenal. Nama yang familiar tu macam ni. Oh, cepat je korang Twitter tak nak Twitter. Boleh sir, drop Twitter sikit sir. Boleh. Twitter saya tak aktif sangat. Saya paling aktif Facebook, on tour kan. Macam korang budak-budak muda ni, Twitter dengan IG. Kan, apa? Ramai gila yang request. Nantilah saya layan. Hai, korang ni. Hai. Ikuan Hazim pun ada. Ya Allah, korang ni memanglah ni sekali. TikTok tak adalah. Muka tua macam ni nak main TikTok kau gila ke apa? Buat malu 7 keturunan je. Korang dah dari budaya korang tak apalah. Bigo. Ingat aku ni desperate sangat nak main Bigo je. Gila betul lah. Okay, so sekarang kita sambung. Dah. Request sekejap lagi lah korang ni. Okay, so kita tengok soalan nombor 27. Okay, so yang soalan-soalan yang kita bincang ni, okay, dia ada asas. Asas skill, asas basic untuk ujian selaras 2. Tak semestinya yang kita bincang ni keluar exam. Soalan dia sebiji keluar exam, tak semestinya. Mungkin ada, mungkin tak. Alright? Okay, mungkin ada, mungkin tak. Tapi skill yang kita bincangkan ujian untuk koordinat geometri dan linear law ni akan datang ni, okay, dia boleh membantu kamu untuk menjawab soalan ujian selaras 2. Skill-skill yang ada ni. Okay. So kita tengok soalan nombor 7. Diagram 3 shows. Alright. Shows. Ya Allah. Hey. Sibuk je korang ni. Tunggulah nak IG request nanti saya approve. Buat masa ni kita belajar Sempat lagi korang Triangle PQR, the gradient of line PQ, PR and QR ini. Okay, ini gradient. Gradient. Oh, dia ada bagi Alright.
gradient ini gradient QR. QR dia sama dengan H. Okay. And then PR. PR sama dengan 3H. Mana PR? PR 3H. And QR sama dengan negatif 3H. Okay, dia dah bagi dah gradient. Right. Find the value of H. So macam mana kita nak cari value of H? So kita boleh gunakan maklumat koordinat yang kita ada. So kita kena cari gradient yang ni lah. Sahanata Hasmus. Apa hal ni? Woi, siapa pula yang buat IG Sahanata Hasmus ni weh? Persiono. Boleh pula Sahanata. Boleh buat fake account pula. Are, mana IG saya ni? Gila lah. Sahanata Hasmes. Gila babai lah. Baru buat hari ni korang. Masih betul lah korang ni. Ni siapa yang bertanggungjawab ni? Korang asam. Okay, so kita tengok, kita sambung. Ini semua lara semua tu. IG semua lara semua tu. Ada pun sebab suka-suka je kan. Okay, so kita buat negatif 3H sama dengan, okay, so kita cari ni lah, dua ni. Alright, 4 minus 1 over negatif 1 minus 1. Asyik baik betul. Alright, so kita ada satu H saja, so kita boleh cari H tu. Okay, and then kamu continue lah. Tak adanya saya nak tolong kamu buat. Okay, so sekarang kita nak cari pula. Alright, koordinat R. Okay, H dapat berapa guys? Berapa nilai H? Oi, respon lah. Berapa H tu? Tengah kira. Tengah kira Kalau tak boleh dapat H, kita tak boleh dapat equation QR dengan ni. 1/2. Okay. So H sama dengan 1/2. Okay. So daripada sini. Okay, H sama 1/2. Okay, thank you. Okay, so sekarang kita nak bincang soalan B. Soalan B ni kita first step. Okay, first step, step 1 kita cari equation QR. Okay, equation QR. Alright. Kita gunakan N equation PR. Okay. So kita guna Y. Y equals to. Okay, equation QR. Okay, equation QR sama dengan Y sama dengan 1/2 X. Sorry, bukan. Kita terus guna formula tu Y minus Y1 sama dengan, ni equation QR QR. X dia H kan? H dia, M dia H. So 1/2 X minus X1. Okay, ini untuk equation QR. Manakala kita nak cari equation PR, alright, Y minus Y1 sama dengan, okay, QR dia 3H. So maksudnya 3H dia, H dia 1/2. Okay, X minus X1. Okay, apa titik yang kita kena guna? Titik P11, okay. And then titik Q untuk QR ni negatif 1, 4. Okay. So kita cari equation QR. Cari dulu equation QR.
And then dan juga equation PR. Dapat equation ni, apa boleh kita buat step kedua? Step kedua apa kita buat? Simultaneous equation. Yes, simultaneous equation. Okay. QR and PR. Okay, untuk mencari koordinat R. Right, kalau pertembungan persilangan, titik persilangan antara dua equation, dua lines, okay. So nilai X, Y yang kamu dapat tu adalah nilai titik persilangan. Itu basic konsep dia. Okay, faham? Faham tak? Okay, so yang kita nak cari itu adalah antara line purple QR. Okay, ini QR. Okay, ini Q, ini R. Dan juga yang hijau ni. Okay, pertembungan ni, ini PR. Kan, PR kan? Okay. So, bila simultaneous equation, kita akan dapat nilai X, Y. Ini konsep dia. So, skill-skill ni yang kamu kena tahulah. Okay. Skill-skill ni yang kamu kena tahu. Okey dah Salin. Jawapan kamu cari sendiri Jawapan cari sendiri. Guna simultaneous linear equation tu. Okey. And then yang ketiga ni adalah kesinambungan. Area of triangle ni, okey, PQR ni adalah selepas kita dapat titik XY ataupun titik R ni. Macam tu. Boleh ke? Aziz, cakap sikit hello. Hello sir. Hello, sir. Alamak. Kenapa saya nak minum? Bila kamu cakap sepatutnya kamera dekat kamu kan. 57. Yang lain? Lain dapat tak R57? Saya tak tahu. Kamu yang dapat. So ada 3 titik ni. Alright. So ada 3 titik ni. Okay. Kita gunakan formula area PQR equals to 1/2 modulus. Okay. Saya nak tanya ni. Katakan 57 lah. Faris cari betul. Saya tak tahulah kamu betul ke tak. Saya nak tanya Amanina Putri. Amanina Putri. Ya, saya. Okey, bagi saya macam mana nak cari formula, nak cari area tu? Berapa titik dia? Negatif 1, 4. Negatif 1, 4. 1, 1. 1, 1. 5, 7. Negatif 1, 4. Negatif 1, 4 lagi. Alright. So, ini kamu work out sendirilah. Okay, kamu work out sendiri. Dapat jawapan nanti. Okay. Okay, so settle nombor 27. Dah salin belum? Dah salin belum guys? Tengah sir. Sekejap. Saya screenshot lah. Lepas tu saya hantar dekat ni, sini. Okay. Macam tu. Saya screenshot. Okay, untuk rujukan kamu. Sebab lepas ni kita dah bincang-bincang ni, saya bagi masa untuk kamu bincang lah. Tapi kita nak masuk linear law lepas ni. Saya ada bagi kan linear law? Ada. Kan? Saya ada bagi linear law kan? Bila hari tu saya bagi linear law follow exercise pada 2 Oktober yang lalu. Alright. Okay, so kita tengok soalan mana ni? Tak ada soalan kebat. Ini saya dapat ni semua soalan trial SPM tau.
Ingat ada tak yang ni? Okay, so now kita tengok soalan 33. Soalan 33. Right? Lepas ni kita boleh pergi bincang soalan linear law. Boleh ke? Boleh Okay. Okay, now kita tengok triangle PQR. PQR lagi. Okay. Equation of straight line passes through R and perpendicular to PQ. Perpendicular to PQ. Right? The equation of straight line passes through R and perpendicular to PQ. Okay, siapa yang boleh beritahu mana agaknya line yang kita nak cari tu? Soalan A, straight line passes through R, right, and perpendicular to PQ. Okay, so kalau ikutkan yang ini, A ni, okay, yang passes through R, right, passes through R sini. Okay, ini line A tu lah. Dan dia perpendicular. Gitu. Cari equation dia. Okay, macam mana kita nak rangka kerja kita? Step 1. Apa step 1 dia? Saya nak tanya yang otak-otai ni lah dulu, yang kelas saya ni kan. Siapa yang otak-otai ni? Okay, Haris Arifin. Oh, Haris. Deh, Tambe. Dah solat? Ya, saya. Kamu nanti akan buat montaj dengan saya kan untuk pelancaran PG tu kan? Betul. Tak apa, kamu fokus dulu exam. Habis exam nanti terus PM saya. Alright, kita boleh bincang lah apa yang kita nak buat. Setuju? Setuju, sir. Setuju. Alright, okay Haris Arifin, saya nak tanya kamu kan. Apa step pertama yang kita kena cari? Kejap je. Apa? Tambi, nak solat? Kejap. Gradient. Gradient. Alright, gradient yang mana? QP. Gradient yang mana? PQ. Gradient mana? PQ. Yes, very good. Step 1, kita cari gradient PQ. Okay? Okay, sama dengan berapa? And then dah dapat gradient PQ, katakan gradient PQ tu adalah ini kan, gradient PQ. Lepas tu katakan ini saya nak letak N. Ini nak letak N. Saya letak je N. Alright, letak N. Alright. And then step yang kedua, kita cari gradient Rn. Okay, so macam mana nak cari gradient Rn? Kita guna ni lah, M1 times M2 equals to -1. So ini dia punya, right? So ini dia punya ni lah. Okay, ini dia punya formula yang kita boleh guna. Okay, step ketiga. Step ketiga ni yang penting. Hasan pengecut tak macam Abang Sudin. Hasan. Dengar tak? Tahu tak cerita apa tu? Cerita ni Sarjan Hasan, Piramli. Okey, Sarjan Hasan. Ya, saya. Yes, Tuan. Panggil lah. Yes, Tuan. Yes, Tuan. Siap sedia untuk berkhidmat. Kau ni dah nama Sarjan. Ya, Hasan. Sarjan Hasan. Kita nak guna apa? Step ketiga. Apa step ketiga kita untuk mencari equation Rn ni? Formula apa? Tadi baru je bincang lah. Kau ni sarjan. Dah memalukan seluruh tanah Melayu ni. Masa tu Malaysia tak ada lagi kan. Ikhwan tak nak lah saya nak tanya. Hafiz. Oh, Hafiz.
Hafiz. Takkan parking je. Oi Hafiz. Saya dah pin kamu ni. Hafiz. Hai, Masya Allah budak ni. Hai, saya perhatikan je Perhatikan je. Masuk parking aja. Macam mana nak ni? Hasan. Oh Hasan, boleh tak? Saya tak tahu sih. Astaghfirullahalazim. Hai, tadi baru je bincang macam mana nak cari equation. Simultaneous ke sir? Y1 ni Hasan. Tadi baru je kita bincang. Nak cari equation ni. Ni equation ni. Kita ada satu gradient PN, Rn dan juga satu titik R tadi. Okay. So ini formula dia. Macam manalah ni. Bila diajar korang tak fokus. Padahal dah berbincang dah. Ada kelas 7.30 pagi, free class, hashtag 30 minute everyday. Kau tak nak masuk. Kadang-kadang aja masuk. Sombong, bongkak, angkut, accent. Bila tanya nak cari equation ni pun alright, itu pun tak boleh. Sekarang ni kamu dah ada satu gradient Rn. Gradient Rn ni M. Rn dah ada. Okey, tapi kena cari dululah dekat sini. Cari gradient MPQ. PQ tadi Haris cakap. Lepas tu nak cari Rn kita guna formula ni. Sekarang ni kita dah ada satu titik yang line passes through ni dan juga gradient. Hasan, formula apa boleh guna? Y minus Y1 Y minus Y1 sama dengan M apa? MRN. Yes. Okay, good. Lepas tu? X minus X1. Yes. Cuba perah sikit otak tu untuk berfikir. Jangan cepat mengalah. Tak tahulah sir. Sambil-sambil korek hidung, korek telinga. Jangan korek mata sudah. Buta nanti. Okay? Okay, seterusnya kita tengok soalan B. Ini kamu usaha sendiri Buat sendiri Saya bagi step saja. Okay, supaya kamu nampak flow step dia macam mana one by one kamu buat. Cari apa. Right? Kita nak exam ni. Kalau kamu tak tahu flow step dia, cacah marbar step dia, saya nak menanda ni. Kalau mood tak elok, kena pula menanda dekat Google Classroom. Kalau mood tak elok, okey. Apa ni lah. Takut kang, dia yang tak dapat markah. Itu je. Kalau kamu buat step-step macam ni, step by step, step 1 buat ni, step 2 buat ni, step 3 buat ni sampai dapat jawapan N1 kan. Hati saya gembira. Bila gembira, bolehlah dapat banyak markah Okey, tak apa, kita sambung. Soalan B, find the ratio of the area in unit square of triangle PQR to the area triangle OPQ. So dia nak cari ratio. So that means kita kena cari area triangle PQR. Mana PQR? Area triangle PQR. Mana PQR? Yang warna biru PQR. Yang besar ni. Yang besar. Yang biru dengan yang warna oranye. Oranye tak nak lah. Hijau, mak kau hijau. Area triangle OPQ. Mana OPQ? Ni O. P. Ni OPQ yang ini. Tak berapa nampak ni lah. Ini area dia triangle OPQ. So dua ni. So O ni kita dapat 0, 0. Kita P pun ada, Q pun ada, R pun ada.
cari ratio. First step, okay, step pertama, okay, find area PQR and OPQ. OPQ. OPQ, yes, OPQ. Lepas tu kamu nisbahkan yang lah dia. Area PQR is to area OPQ. Kalau boleh permudahkan, give the simplest form. Give the simplest form. Boleh tak? Maksudnya kita kena guna formula area lah. 1/2 yang dua ni. X1, Y1, X2, X3, X1 balik. Y2, Y3, Y1 balik. So kita kena guna formula ni. Okay. Yang tadi siapa yang jawab tadi? Saya tanya siapa tadi Yang gegel tu saya tanya siapa tadi? Siapa gegel yang saya tanya tadi tu? Upeh pula teman. Saya. Amanina Putri. Amanina Putri Lindungan Bulan. Okay. And then, point S moves such that is distant from P and is distant from QR in the ratio 1:2. Find the equation of locus S. Okay. So, kita nak buat warna oranye ni. Warna oranye yang ni Okay. So, PS. Okay, kalau dekat sini, PS is to distant from Q. SQ. Okay. So, itu maksud dia. Point S moves such that its distance from P and its distance from Q is in ratio 1:2. Maksudnya PS dan dari P ke S ke Q 1:2. So ini ratio dia. Find the equation of locus S. So titik yang terlibat, alright, titik yang terlibat adalah titik P dan titik Q sahaja. Okay, mana titik P, mana titik Q. So dekat sini lah. So antara titik ni. Okay, ratio dia 1:2. Okay, so titik P berapa? 0, -6. Manakala titik Q -3, 0. Okay. So, tapi sebelum tu, step pertama, right, kita kena tentukan dia punya ratio ni. PS is to SQ sama dengan 1:2. So kita bentukkan dia jadi bentuk pecahan. Sama dengan 1/2. Jadi macam tu Ni soalan nombor berapa guys? 33. Okay, soalan 33. Betul tak? Okay. Alright. Lepas tu kita darab silang. 2 ni naik atas, SQ ni pun naik ke atas. So kita akan jadi 2 PS sama dengan 1 SQ. And then macam biasa 2 darab square root. Okay, bracket tambah bracket square sama dengan ini 1. And then square tambah square. Ini X X, ini Y. Tolak berapa? Kamu completekan je lah. Saya dah tolong dah ni. And then please guna bracket besar tu. Okay, big bracket tu. Untuk cari dia punya equation. Nampak tak? Nampak tak? Jalan kerja dia guys. Dah salin tak? Nampak tak? Nampak. Okay, good. Kalau dah nampak, alright. Saya screenshot. And then saya share dengan kamu dekat mana? Dekat dalam grup.
Okay. Yang lain ni kamu try buat lah. Ni ada soalan kebat ni kalau nak bincang malas. Okay, sebenarnya tak ada masalah pun. Senang je. Kalau kebat ni okay lagi. Okay, so mana tak sempat salin tu boleh download dekat dalam group. Okay, and then boleh sambung jalan-jalan kerja dia. Saya bincang jalan kerja je. Kalau tidak, kalau saya bincang aja dia punya ni, dia punya jawapan sekali kan, kamu tak belajar apa-apa. Tak try buat pun. At least kat sini ikut flow dia. Ikut flow dia. Okay. Okay guys. Ni jadual waktu. Alright. Okay guys. Sekarang ni kita nak bincang soalan linear law. Okay. Soalan linear law ni. Okay. Linear law. Ya ke linear law? Okay dah. Ini soalan favorite ni. Nombor 3. Right. Okay. So boleh kita bincang? Boleh. Yang lain tu dah ready ke belum? Ini macam dah bincang dah hari tu. Kita pergi yang besar-besar lah. Nombor yang besar-besar kan. Alah, nombor yang besar-besar semuanya yang ini. Ingat right. Ingat bukan saya nak bocor rahsia. Bukan saya nak bocor rahsia lah. Tapi saya nak bagi tahu. Okay, saya nak bagi tahu. Soalan linear law, dia soalan macam ni. Soalan macam ni. Okay, ada 3 soalan. Soalan yang macam ni. Okay, ada 3 soalan. Paper 1 Paper 1 ada 3 soalan. Manakala paper 2 soalan macam ni lah contoh kan. Ni paper 2 ada 1 soalan 10 markah. 1 question and 10 marks. Macam tu. Okay, untuk paper 1 pula 3 question ni ada 3, ada 4, ada 3 or 4 3 and 4 marks. Okay. So kena ingat lah, saya dah bagi tahu dah ni. Okay, bentuk soalan ni macam mana? Itu kita nak tengok tu. Right? Okay, so kita tengok soalan nombor 10 ni. Dah bincang belum? Guys, kamu dah bincang ke belum soalan nombor 10? Cuba tengok. Belum Islah Yang teachers? Dah ke belum? Belum Okay, kalau macam tu kita bincang. Tapi not necessary saya nak bagi jawapan lah. Okay, so kita tengok soalan ni. Are you guys? Are you with me guys? Are you with me? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Okay, kalau macam tu. Okay, sebelum kita bincang, alright, saya nak bagi kehadiran dulu. So, dah bagi link kehadiran. Okay, saya dah buka respon. Okay, please. Alright. Please jawab. 2 minit saya bagi. Sambil-sambil kamu fikir apakah apa lagi yang perlu kamu apa yang lagi yang kamu nak saya buat. Saya dedahkan sharing dengan kamu pasal pengajaran ni lah. Okay. 2 minit. Sambil-sambil tu boleh minum air. Okay, dengar tak saya cakap? Ni dengar lah. Tak best lah tak pakai ni. Coy. Kenapa Oh, okay. Sir tak dengar sir. Tak boleh dengar sir. Okay, ni mesti dengar punya.
Saya cakap ni sebab saya tak pakai headphone. Alright. Bila saya bagi link je ada yang live ni, apa cerita ni? Ni saya malas nak bagi awal-awal ni lepas ni. Islah tanya, ada soalan lukis graf tak? Exam boleh tak? Admit dengan pensel tak ke tak boleh? Soalan lukis graf ada tak? Ya Allah, hai. Kan saya cakap. Kan? Okay, kadang-kadang kan kamu punya pemikiran kena lain daripada lain tau. Okay, saya cakap ini paper 2. Saya cakap paper 1 type of question ada keluar, paper 2 type of question ada keluar. Cuba tengok paper 2 type of question. Ada tak? Kena lukis graf. Islah ada tak? Ada kan? Yes. So maksudnya memang ada lah. So nanti, alright, kamu kena sediakan kertas graf. Okay? Sebab memang itu pattern soalan dia. Kamu nak saya tanya, takkan saya nak bagi soalan yang lari daripada silibus. Saya kena ikut silibus lah. Alright? So linear law ada kena lukis graf. Of course. Of course tau, of course. Boleh tak Mani? Mani. Inge. Mani. Oh Mani. Tak boleh cakap Inge tu maksud dia Inge. Buat isa. Okay? Inge tu mana? Oh mana? Alright. Inge. Sebab saya dekat kedai depan taman saya ni ada kedai kedai India kan. Kedai kedai runcit. So ada dia orang cakap saya dengar Inge. Oh tu yang saya. Oh Inge ni apa? Inge. Right. Okay, so kita tengok. Okay dah saya nak tengok berapa orang yang dah isi kehadiran tu. 77 orang. 77 orang. Okay, ada lagi yang tak isi tu. So izin saya ke tandas. Pergilah ke tandas. Saya nak pergi, siapa nak pergi tu? Pergilah. Right. Okay, so kita sambung soalan nombor 10. Diagram 17 show a straight line obtained by plotting log y base 3 against log x base 3. Dia guna log ni pula. The variable x and y are related. Okay, so ini dia punya equation apa ni? Yang saya highlight ni equation apa ni guys? Siapa boleh beritahu? Anyone? Non-linear. Non-linear. Okay, non-linear. Okay. Non-linear equation. Okay. Tapi dalam graf yang kita ada ni, ini adalah linear equation. Tapi bila kita reduce, saya rasa saya dah cakap banyak kali dah benda ni. Kalau comma tak ni juga tak tahulah. Okay, from non-linear equation dia reduce, dia akan jadi bentuk linear equation seperti di dalam graf ni. So ini basic, right? Basic knowledge yang kamu kena tahu berkenaan dengan linear law ni. Okay? Right? Sebenarnya kalau kamu lukis graf tu sebenarnya adalah kamu lukis tu menunjukkan yang kamu reduce. Okay? Reduce daripada non-linear kepada linear. Right? Okay, so dia cakap when n and k are constant, find the value of n and k. Okay, dia suruh cari value of n and k. Alright, so kita kena reduce lah. Y equals to x power of 3n over k. So kita tengok dia punya log y tu base 3. Saya rasa ada yang dah buat ni kot. So kita logkan y base 3 ni both side both side. Macam pernah buat. Okay, macam pernah buat. Sabar je lah. Okay, so y, so ini x power of 3n over k. Macam tu. Okay, and then kalau bahagi ni
Okay, kalau bahagi jadi apa? Law of logarithm. Tolak. Jadi tolak. Okay. So jadi tolak. Log y base 3 sama dengan log x power of 3n base 3 minus log k base 3. So yang ini ni kita boleh bawa ke depan. Okay. And then dia jadi log y base 3 3n log x base 3 minus log k base 3. Ini hari tu saya rasa tak silap saya Kuama punya group ada buat ni. Betul tak Amar? Ada kan? So, saya masuk hari tu kamu rasa macam ni. Okay, so n okay, untuk n tu adalah 3n sama dengan m, manakala negatif k base 3 ni adalah nilai c. So kamu boleh cari dekat sini. Ini boleh cari m ini boleh cari m. Okay, ini boleh cari m. Okay, lepas tu bila cari m tu, okay, gantilah mana-mana titik 1, 2 atau 3, 14 ni, then kita boleh cari dapat dia punya c dia. Right? Okay. So boleh carilah. Okay. Dah salin. Okay. So M dia sama dengan 3N. 3N, carilah guna 2 titik tu. Okay. Tu dia. Ni buat sendirilah. Try buat. Tadi kawan-kawan ada bagi jawapan N sama dengan 2 dan K sama dengan 81. Okay. So I'm not sure betul ke tak. Ini soalan nombor 10 Let me refer the answer. Okay, betul. Okay. Betul Alright. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Ada apa-apa nak tanya ke apa ke yang kamu keliru? Baik, tanya sekarang. Okay, sambil-sambil kamu fikir tu saya nak tanyalah sebab majoriti ni 4 kelas kan. Tahun depan saya nak buat modul untuk form 5. Kita kamu tahu tak kita akan final exam pada bulan Januari? Tahu sir. Tahu. Okay. Alright, so Januari. So mungkin lepas habis 2 topik ni. Sekejap lagi. Kenapa? 12 tu. Dah boleh dah? Okay guys. Saya nak buat modul. Kamu modul kita tahun ni form 4 punya warna biru turquoise kan? Kalau apa ni? Kalau form 5 ni kamu nak warna apa kulit buku dia? Warna hitam sir. Try hard. Warna hitam. Warna ni. Pink tak boleh Zakwan. Pink tak boleh sebab modul IGCSE saya dia warna pink. Dia bukan pink lah, dia warna magenta tapi dia seakan pink lah. Purple tak boleh. Purple tak boleh sebab itu modul form 5 untuk IGCSE saya. Saya banyak modul tau. Kamu boleh tengok kan dekat saya punya Shopee tu kan? Betul tak? Merah. Betul. So merah. Tapi saya macam ada ni lah. Kejap saya tengok. Kalau warna ni okey tak? Dia warna macam Corporate Mabda jugalah. Green turquoise. Warnanya lebih kurang macam ni je sir. Kita punya buku sekarang ni. Cuma lain sikit. Ya ke? Sekarang kan warna biru-biru. Warna macam tu. Memang lah. Dia warna biru tapi warna ni, warna turquoise macam ni.
Tak ni ke? Hmm. Ya, turquoise ni. Green ni dia panggil green turquoise. Sebenarnya warna mabda ni lebih kurang macam ni. Ada yang macam ni juga ni dekat kamu punya ni. Green turquoise ni okey ke? Guys? Saya rasa macam Tak nak? tak se. Okay. Ni kind of aqua blue. Sama aqua blue. Okay juga aqua blue. Lavender. Mix blue, mix turquoise. Mix sian. Apa buat sian ni? Apa kalau dengar kamu punya cadangan. Dahsyat. Warna putih. Oh, Amir Aziz sempoi. Suci betul kamu punya ni. Warna putih pun okey juga kan? Tapi sebab kita nak menggapai ni kan. Okay. So tengoklah warna apa. Tengok cadangan kamu ni bagus-bagus juga ni kan. Tak pun letak corak. Memanglah ni latar belakang dia. Okay, latar background dia. Okay. Background dia. Royal blue gelap kan. Sebab kita dah biru ni. Warna lain lah. Tak pun saya try purple lah. Boleh tak kalau purple guys? Boleh sir, boleh. Purple pun cantik juga. Okay, form 5 punya. Okay, seterusnya kita tengok yang ini. Ini nombor 11. Nombor 11. Ni log dah bincang dah. Okay, kita tengok nombor 12. Kita tengok nombor 12 ni pula. Boleh tak? Dah buat ke belum? Ada tak dalam ni? Dalam yang teacher ni revision untuk nombor 12. Rasanya tak ada kot. Okay, so kita bincang nombor 12. Okay, tengok nombor 12. Variable X and Y are related by the equation ni. Okay. Boleh tak kalau kamu ni kamu buat dulu, try buat ni dulu. Saya ada hal kejap. Sebab ada plumber datang dekat rumah saya ni. Nak betulkan plumber kan. Saya nak tengok dia kejap. Okay. Kamu buat dulu boleh? Try dulu nombor 12 Siapa yang dah siap tu boleh share dia punya jawapan dalam grup dan kita bincang. Alright?
Okay guys, macam mana? Dapat tak? Ada sesiapa yang dah dapat? Ada sesiapa yang dah dapat tak? Boleh kita bincang? Guys. Fawaz. Oh, Fawaz. Yes sir. Dapat belum? Masih tengah buat. Okay, Najwa. Yes, sir. Dapat dah? Ada. Hantarlah. Alamak, itu pun nak suruh ke? Saya cakap siapa yang volunteer boleh hantar. Kada wale. Enak dah. Ingat perunggah. Bukannya tak boleh. Nak kena paksa barulah nak ni. Bertuah betul lah kamu ni. Okay, so ini jawapan daripada Najwa. Najwa, daripada kamu Sus daripada saya lah. Okay, good. Okay, thank you Amir Razin. Kena sebut juga tu, kena kuat tu nama dia. Dia yang volunteer kan. Najwa slow sangat. Sebagai, kamu tahu tak Najwa ni adalah ketua yang teachers. Kau yang vote kan? Dipandang sepi saya cakap ni. Siut je. Alright. Okay, so kita tengok kawan-kamu ni. Alright. Dia cakap find the value of K. Okay, so dia bagi non-linear. Alright. Dia ada buat tak non-linear? Okay, tengok. Kawan-kamu dia reduce. Daripada sini dia reduce. Ini dia panggil reduce. Okay, dia reduce XY kan. Tengok dekat, kalau tengok graf ni XY. Right, XY. Okay. Lepas tu sama dengan ni HX squared plus PK. Right. Sebab semua ni didarabkan dengan X. Okay. Semua darabkan dengan X. Okay. So dapat dapat berapa tu? Kenapa P tu kamu ni? Tak payahlah. Ni tak payah pun tak apa. Tu tak payah pun tak apa. Faham tak? Terus je. Ini dah terus dapat dah. Okay. Terus dapat H squared over mana ni? HX squared over P. Ni terus dapat aja. Ini tak payah pun tak apa. So K is the intercept of Y. Intercept Y sama dengan 17. K sama dengan 17. Alright, very good. So ini C sama dengan 17. Kita boleh terus direct dapat. Very good. And then express H in term of P. Okay, so kawan-kamu cakap HP ni adalah gradient. Alright, so cari gradient dia. And then sama dengan HP. So H sama dengan negative P. Alright, very good. Thank you Amir Razin. Good job. Okay. And then, saya nak ni kejap. Kecilkan, letak kat sini. Okay, nombor 13 ni saya tak pasti apa ke tak. Okay, tolong buat. Saya akan release kamu awal pukul 12 ni. Alright. Okay, buat Najwa biasanya si Intan yang akan update. So untuk kelas kita Najwa, take note Najwa boleh tak? Boleh. Najwa. Okay, untuk linear law nombor 13, okay, sebagai homework homework. Nombor 13 and then nombor mana ni? Ni tak ada. Nombor 19. 13 dan 19 untuk linear law. Okay? Alright, buat sekarang sampai pukul 12.30. Boleh tak? Okay? Tolong tulis dalam grup boleh?
Pukul 12 sampai 12.30 ni 2 soalan yang saya nak kamu cuba. Kalau ikutkan saya nak bagi quiz tapi saya tak sempat tadi. Nombor 13 dan nombor 19. Buat sekarang. Tolong tulis dalam ni Najwa, boleh tak Najwa? Najwa. Boleh sir. Boleh? Tolong tulis dalam grup Boleh ke? Boleh sir. Okay, thank you. Alright, so I think that's all for now untuk kelas meeting kita lah, untuk meeting video kita Tapi kamu sambung sampai pukul 12.30 buat soalan nombor 13 dan 19 linear law. Okay, coordinate geometry kalau nak buat itu latihan kamu sendirilah. Alright. So and all the best untuk ujian selaras 2. Okay, sebab ujian selaras 2 ni adalah penentu sama ada kamu ni result kamu makin menaik ke ataupun semakin menurun. Itu yang menurun tu saya tak nak tu, tengok bilangan kamu So soalan dia nanti saya akan bagi tahu maklumat lanjut kemudian kenaan dengan exam kita tapi dia punya model dia tu sama macam ujian selaras 1 kena upload dekat Google Classroom. Alright, kalau tak ada apa-apa, alright, kita berhenti sampai sini dulu. 12.30 kamu baca doa penutup sendiri Alright, and then kamu boleh left. Saya ada kerja. Boleh buat kerja sendiri Alright, thank you everybody. Thank you sir. Thank you, sir.